Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia ni apa dia? Aku suka bangun tengah malam di ketika mana orang lain tengah sedap lena. Kemudian Rasulullah beralih pada Sayyidina Ali. Ali, di atas dunia ada apa benda yang paling kamu suka? Ya Rasulullah, aku suka 3 perkara juga. Apa dia? Yang pertama, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, itulah aku suka ihtiramud duyuf. Aku suka memuliakan tetamu. Selalu saya cerita tetamu datang rumah ni bukan senang. Tambah tuan kerja JKR pula, tetamu datang rumah, kita bawa beg macam orang nak pergi umrah. Tahu biru ni buat kan. Kita isteri kita pula, kita cikgu sekolah, takkan nak tinggalkan dia seorang di rumah. Kita pun ada meeting JKR masa banyak meeting sini, meeting banyak pihak outstation sini, dia datang buat tetamu datang rumah ni, kita kena jaga hak dia. 3 hak selalu kita sebut kan. Yang pertama, kena bagi layanan dia, kena bagi makan, kena beri tempat tinggal. 3 hak ni kena bagi dalam tempoh 3 hari. Tetamu ni pun kena faham lah, lepas 3 hari bolehlah belah, jangan lepak sampai seminggu kan. Tu tetamu, hak tetamu ni. Satu. Yang kedua, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, kata Sayyidina Ali, aku suka berpuasa di ketika matahari tengah panas. Matahari tengah panas ni, hadis Abu Zar Al-Ghifari menyebut orang yang berpuasa di ketika matahari tengah panas ni, dia boleh mengingatkan dia kepada suasana di padang mahsyar. Baik, yang keempat, yang ni selalu saya sebutkan, yang ni saya boleh cakap tapi tuan-tuan jangan buat, kecuali untuk mempertahankan akidah. Apa dia kata? Benda yang paling aku suka Rasulullah atas dunia ni, aku suka pancung kepala orang kafir dengan mata pedang aku. Kafir ni dia merujuk kepada kafir harbi. Kafir yang condemn Islam, kafir yang cerca Islam, kafir yang condemn Islam lah, kita ada cerca pelekeh Islam, itu kafir harbi. Adapun kafir sahabat-sahabat kita ni, itu kafir zimmi yang tunduk di bawah pemerintah Islam, yang tu haram darah dia untuk kita nak bunuh. Baik, muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Jadi mana 4 orang sahabat ni, bila Rasulullah dengar macam tu, Rasulullah kata, sesungguhnya aku suka dengan dunia kamu. Kemudian malaikat Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, sesungguhnya semua makhluk di langit ni suka dengan dunia sahabat kamu ni. Itulah 4 orang sahabat. 2 daripadanya menantu Nabi, 2 daripadanya pak mertua Nabi SAW. Apa yang pengajaran dia? Dalam 4 orang sahabat ni, amalan-amalan dia agak-agak mana satu yang kita boleh buat? Takkan tak ada tuan-tuan. Abu Bakar As-Siddiq, Osman Ibn Affan, Umar Al-Khattab. Abu Bakar tadi kita katakan suka aku suka duduk bersama dengan kamu Rasulullah, aku suka tengok muka kamu Rasulullah, aku suka impak pada harta aku. Abu Bakar Umar Al-Khattab pula, aku suka buat benda yang baik saya senyap, aku suka cegah benda munkar secara terang-terang, aku suka bercakap benda yang benar walaupun pahit akan menimpa. Osman Ibn Affan, aku suka menyebarkan salam, aku suka jamu orang makan, aku suka bangun tengah malam. Dalam agak-agak banyak-banyak ni, kalau ada salah satu, pindahkan kebaikan itu kepada diri kamu. Itu apa yang disebut dalam hadis ni, supaya apa? Supaya kamu ada mata ni kamu boleh lihat, kamu ada telinga ni kamu boleh mendengar. Sebab apa? Ini antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis yang kita baca ni, adalah sesungguhnya akuilah betapa besarnya nikmat yang kuberikan kepada kamu, dan bersyukur berterima kasihlah kamu kepada aku, dan janganlah kamu kufur kepada nikmat. Nikmat apa sebut tadi? 2 benda lah, nikmat mata dan nikmat telinga. Cerita yang terakhir tuan-tuan, selalu saya cerita benda ni, tak apalah saya ulang ni. Cerita ni saya tak akan lupa punya kisah saya dijemput ceramah di bangunan MAB. Bangunan dekat Brickspill ni lah. Persatuan Orang Buta Malaysia. Persatuan Orang Buta Malaysia, dia panggil ceramah Maulid Nabi lepas solat fardu asar. Dia banyak slot ceramah maulid dia daripada pagi sampai malam. Saya punya slot, sebelum slot saya tu lepas zuhur, Dr. Sharifah Haryati, saya lepas asar ceramah. Kemudian saya sampai dekat Persatuan Orang Buta tu, kebetulan tak sembahyang asar lagi. Tanya dekat guard yang jaga tu, dia kata, surau dekat mana bang? Guard tu orang celik lah tuan-tuan. Kalau guard pun buta tu lah, guard tu orang celik lah. Dia kata, tak tahu pula saya bang, saya jaga pos ni, saya tak tahu surau kat mana. Kata, cuba bang tanya orang buta belakang, kebetulan orang buta lalu. Dia suruh tanya orang buta. Saya kata, dia ni biar betul-betul kata. Tak apalah, tanyalah. Tanya dekat orang buta tu, tanya,
bang nak tuan tanya surau Persatuan Buta kat mana? Sini siapa dia ni? Saya ni ada orang jemput ceramah. Ini Ustaz Nizam ke? Saya lah kata. Saya lah Hafiz Ustaz. Dia buta. Oh, Cik Hafiz. Okey. Ustaz ikut saya Ustaz. Saya pula kena ikut orang buta tuan-tuan. Kan? Ikut orang buta ni naik tingkat 5. Dia buat tekan lift apa semua. Dia orang buta mungkin ada dia jalan dia kan. Sampai tingkat 5. Cik Hafiz, kat mana ceramah? Tak ada orang pun. Tak, kita ceramah dekat auditorium bawah Ustaz kata. Oh ya ke? Kata. Bukan ke surau? Dah dekat auditorium ke bawah. Tak apalah. Saya semayang dulu. Cik Hafiz tunggu dulu. Tak apa. Saya tunggu Ustaz kata. Ustaz, tempat wuduk sana Ustaz. Kiblat sini. Ustaz tunjuk kiblat lagi Ustaz. Tak apalah. Kita pergi untuk semayang semua tu bawah. On the way tu bawah tu. Saya tanya Cik Hafiz. Sekarang ni umur berapa Cik Hafiz? Sekarang ni umur 43 Ustaz kata. Oh ya ke? Dah kahwin dah? Alhamdulillah. Isteri celik ke buta? Isteri buta juga. Anak Alhamdulillah dapat 2. Ada sepasang lah, seorang lelaki seorang perempuan. Itu buta kan? Kalau tak buta tak tahulah kan? Dapatlah sepasang kata. Jadi saya tanya dia, Cik Hafiz buta siap daripada bila Cik Hafiz? Ada kemalangan ke apa tak? Saya pada saat lahir buta, dia kata. Allahu Akbar. Hebat ujian dia. Allahu Akbar. Cik Hafiz kata, Cik Hafiz, kalaulah saya tanya, kuku adalah orang nak bagi mata dia ataupun nak jual mata dia kat Cik Hafiz ke, berapa Cik Hafiz nak bayar? Kata, Ustaz, kalau dia nak jual 1 juta ringgit Ustaz, saya sanggup cari mana-mana bank untuk nak buat loan, dia kata. Nak buat loan untuk apa? Untuk saya nak tengok bagaimana indahnya alam ini. Saya nak tengok bagaimana segaknya anak saya. Saya nak tengok bagaimana cantiknya dunia ni, kata. Dia kata, apalah Cik Hafiz, nantilah bila saya ceramah mana-mana besok, saya cuba kempen lah. Hari ni saya kempen lah dekat JKR. Siapa yang nak mata dia bagi Cik Hafiz, boleh lah. Tapi 1 juta. Tapi bagi komisen ke saya, kena bagi jugalah 100,000. Agak sanggup bagi tuan, seorang betul. Ini makna dia disebut nikmat yang besar yang tidak boleh dijual. Tak boleh dijual nikmat mata dan juga nikmat telinga. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala berfirman, akuilah tentang bagaimana nikmat yang besar aku bagi kepada kamu, dan janganlah kamu kufur nikmat, kerana kamu kerana kepadaku jugalah engkau semua akan dikembalikan. Kita tahu kan, dikembali kepada Allah dalam keadaan semua ni, pendengaran kita, penglihatan semua kita, panca indera kita ni akan dipersaanya, ditanyakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuna firman Allah Ta'ala lagi, wahai manusia, apa yang ku telah tetapkan menjadi bahagianmu, janganlah engkau berhenti mencarinya. Wallahu a'lam. Itu insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insya-Allah Subhanahu wa taala. Terkasar terkurang kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada sekalian. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.